Dalam kejadian 5 petang di Pasar Tunggu Kelantan baru-baru ini, seorang lelaki berusia 30 tahun yang dipercayai baru pulang daripada tempat kerjanya dihampiri oleh sebuah kenderaan yang dipandu oleh seorang lelaki dan juga 3 orang wanita. Kejadian dikatakan bermula apabila pemandu lelaki tersebut telah membunyikan horn sebelum memberhentikan kenderaannya. Dari situ berlakunya pertengkaran dan juga insiden ejek-mengejek antara kedua-dua belah pihak. Akibat rasa marah dan juga rasa tak puas hati, mangsa telah menendang kereta suspek. Seperti yang kita lihat di video, pergaduhan telah menjadi semakin besar dan melibatkan 7 orang individu yang dipercayai telah memukul mangsa. Dan hasil siasatan polis, 7 individu terbabit telah ditahan dan juga lebih mengejutkan lagi apabila 5 daripada mereka positif dadah. Jadi, persoalannya, adakah benar golongan lelaki ini memang baran? Pak, bukan sahaja golongan lelaki yang mempunyai sifat panas baran, malah wanita pun sama. Sifat panas baran ni berlaku apabila kita mempunyai sifat marah yang di luar jangkaan. Panas baran ni dia akan lebih nampak tau dekat golongan lelaki berbanding wanita, disebabkan lelaki ni mempunyai aggression yang tinggi. Jadi apabila aggression yang tinggi tu, dia akan create violence terhadap individu yang lain lah. Ini adalah, memang setengah lelaki ada yang panas baran. Tetapi apa penyebabnya? Yang pertama adalah stres, yang kedua adalah sifat cemburu, dan yang ketiga adalah keturunan mereka sendiri. Jadi bagi wanita-wanita luar sana, kaji dulu siapa bakal suami anda sebelum melangkah ke gerbang perkahwinan. Tak semua lelaki memang baran. Orang kata cepat marah, panas baran. Sebab sesetengah golongan lelaki, dia mampu dan boleh sebenarnya mengawal baran mereka. Mereka mengalami tekanan di tempat kerja, seperti contohnya tekanan daripada pihak atasan atau persaingan dengan kawan sekerja yang membabitkan prestasi mereka kurang memberasakan. Kita banyak lihat kes-kes penderaan dalam sesebuah institusi keluarga tu banyak berlaku disebabkan oleh lelaki. Contohnya lelaki mendera isteri dia, lelaki mendera anak-anak dia. Ini mungkin disebabkan oleh faktor-faktor seperti post trauma, maybe dia ada depression which leads to dia menjadi panas baran, ataupun cara pembesaran dia dari kecil. Sebagai contoh, dia lihat ayah dia marah mak dia dari kecil, so dia dah build up anger dari situ, which jadikan dia bila dia dah besar tu dia akan jadi panas baran lah. Itu dia pendapat mereka di luar sana, dan saya setuju. Mungkin saya salah di sini, tapi saya setuju dengan apa yang dikatakan oleh pemuda tadi. Mungkin yang sikap baran ni dibawa daripada childhood trauma ataupun bagaimana mereka membesar melihat keadaan di rumah mereka sendiri. Tapi itulah, kami pun tak pasti kenapa betul ke lelaki memang baran, tanda soal. Jadi kami nak bertanya kepada tetamu-tetamu yang akan bersama dengan kita hari ini. Kita bersama dengan Encik Muhammad Syukri Hussein ataupun lebih gemar dipanggil Baba Love, selaku pakar motivasi kita dan juga pengerusi pertubuhan Motivator Facilitator Malaysia. Hello, selamat tengah hari. Selamat tengah hari, saya Subuka. Sihat je nak panggil Baba Love ke Encik Syukri? Ya. Lebih mesra dipanggil Baba Love ataupun Encik Syukri? Boleh mana-mana. Boleh mana-mana. Baiklah, kita juga bersama dengan Puan Nurul Hidayah Mat Sarid, iaitu pegawai psikologi kaunseling daripada Hospital Selayang. Hello, Assalamualaikum Puan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hello, selamat tengah hari. Selamat Hawa tengah dan hari. Sugita. Terima kasih kerana bersama kami. Sugi, kalau kita tengok, kita semua ni macam satu tema, Ya, biru-biru. Tapi bukan mandi blues lah yang pastinya. Ya, ada Monday Blues. Okey, baik. Kita nak terus bertanya kepada Puan Nurul Hidayah dahulu, selaku pakar psikologi kita pada hari ini. Baik, kalau kita bercakap mengenai sikap baran ini, saya kira kedua-duanya, lelaki dan wanita pun ada sikap ni. Tetapi, mengapa seringkali lelaki yang dikaitkan dengan sikap baran ini? Adakah betul lelaki memang baran secara semula jadi? Okey, pertama sekali saya ingin mengucapkan ribuan terima kasihlah kepada wanita hari ini kerana sudi menjemput saya lah. So kita bersiaran secara norma baharu yang mana walaupun macam mana pun kita boleh membincangkan isu-isu yang kita ingin kongsikan kan. Baik, sebelum saya menjawab soalan daripada Sugita tadi, berkenaan dengan lelaki ke yang cenderung kan ada sikap sebegitu kan. Okey. Tapi suka untuk saya bawakan tentang definisi kemarahan itu sendiri.
Yes, sebab silakan. supaya semua orang faham dari sudut psikologinya kemarahan ni apa sebenarnya kan. Jadi kemarahan ni sebenarnya merupakan satu emosi semula jadi yang ada dalam diri manusia. Okey, namun apa yang menyebabkan dia berlaku lebih teruk apabila tidak dikawal, maka ia akan menyebabkan berlakunya keresahan yang melampau dan akhirnya boleh menjadi ganas. Sebab itulah wujudnya kes-kes jenayah, isu kesihatan mental, masalah interpersonal, isu psikologi dan lain-lain seperti yang hangat di media masa dan media sosial sekarang. Okay. Dan sebenarnya marahnya secara berlebihan ni dia boleh menjejaskan sel otak. Okay? Dalam otak manusia ni, okay, saya sharing sedikit. Dalam otak manusia ni sebenarnya ada satu bahagian yang kita kenal sebagai amigdala. Okay? Bahagian otak ini berfungsi, amigdala dia berfungsi untuk dia dekat bahagian kita punya satu sistem dalam otak kita yang berfungsi untuk memproses emosi. Dia berfungsi untuk memproses emosi yang berkait rapat dengan segala emosi yang ada untuk kita rasa seronok, rasa gembira, rasa sedih. Semua tu akan ada. Jadi apa yang menyebabkan berlaku isu sel otak terjejas tadi disebabkan oleh emosi yang melampau adalah apabila bahagian amigdala ini tidak dikawal dan dia telah melebihi had emosi yang sepatutnya otak tu terima, jadi dia menyebabkan darah tidak sampai ke otak dan disebabkan itulah berlakunya seseorang individu itu tidak boleh membuat keputusan yang baik dan juga akhirnya berlaku kecelaruan tingkah laku. Kena faham yang tu dulu. Okey, baik. Sebab itulah saya rasa Suki, ramai yang berpendapat jangan buat keputusan bila rasa marah kerana tidak berfikir dengan waras. Baik, Encik Syukri ataupun Baba Love. Pendapat Encik Syukri, mengapa mudah sangat untuk seseorang itu rasa marah? Apa antara faktor-faktor yang menyebabkan seseorang itu mudah marah, Encik Syukri? Baik, dia sebenarnya sama je dengan apa nama yang Puan Hidayah sebut tadi. Bila seseorang tu mudah marah sebab apa? Sebab satu benda yang selain daripada apa yang Puan Hidayah sebut tadi, saya nak tarik satu. Apa dia berlaku, sebabnya dia sangat terkait dengan R. Huruf R. Huruf R tu apa? Hawa dengan kebiasaan. Rational. Okey, rahsia. Rahsia. R itu adalah berkaitan dengan respon. Okey. Respon, maklum malas, tindakan kita. So, contoh macam tadi, bila awal dengan kita bertanya dengan Puan Hidayah memberi maklum malas, so tengok respon yang dia bagi. So, bila berkaitan dengan respon itu, dia sangat-sangat terkait dengan apa? Bila respon, bagaimana kita nak respon terhadap satu perkara, mesti dia akan kait dengan intelektual, spiritual dia, dengan emosi dia. Dan bila emosi itu tak boleh nak dibendung, dengan spiritual yang tak solid, tak cantik, begitu juga dengan intelektual kita yang berkelaru dan sangat-sangat tadi dengan dilema yang pelbagai, dia akan memberi maklum malas yang sangat-sangat luar tahu. Jadi bila kita nak respon tu, dia akan pergi kepada rise up. Kalau saya sebut sebagai rise up, R-I-S-E-U-P, rise up. So bagaimana apa rise up tu? Respon dia kena ada intelektual yang sangat positive thinking, sangat baik. Intelektual dia, pemikiran dia sihat seperti itu. Sekiranya dengan pemikiran dia, seseorang itu dia dalam terganggu, maka apa yang berlaku? Dia akan memberi maklum malas yang lain. Apatah lagi bila spiritual dia pun tak solid. Spiritual tak solid. Dia sabarnya, dia tidak syukur atas apa yang ada. Dan bila spiritual pun tak solid, maka dia akan membawa kepada emosi. Emosi ini pun akan, dia akan letusan tu. Akan gelodak akan berlaku. Dan akhirnya apa yang akan terjadi? Fizikal dia akan memberi maklum malas yang luar kawan. Okey. So, benda ini yang perlu kita jaga supaya apa saja respon, dia perlu ada dua sisi. Apa saja respon, dia perlu ada dua sisi. Yang pertama, perhatian. Apa yang saja yang berlaku, kena bagi perhatian betul-betul. Dari mata, telinga, panca indera kita. Dan bila kita gunakan panca indera ni,
Apa yang berlaku? Kita kena guna P yang kedua, penghargaan. So bagaimana kita menghargai? Kalau bila kita letakkan diri kita dalam keadaan yang rise up tadi, yang betul-betul positif, kita letakkan dengan dua P yang baik, kita menghargai siapa saja. Okey, baik. Sebab itu adalah amat penting untuk kita bijak dalam mengawal emosi kita, ya Encik Syukri? Benar. Baik, Puan Hidayah, biasanya kalau lelaki ini ada yang berpendapat sifat ego mereka ini lebih tinggi daripada wanita. Adakah sebab itu, sebab pemikiran sebegitu yang biasanya kita kaitkan sifat badan ini lebih kepada golongan lelaki, Puan? Okey, terima kasih Hawa. Okey, so soalan bila kata lelaki ke perempuan yang kuat marah kan? Semua nak menang ni lelaki lah, perempuan lah kan? Tapi sebenarnya ada kajian yang mengatakan bahawa lelaki ni sebenarnya 2 kali lebih berkemungkinan naik angin ataupun marah tidak tentu pasal apabila sesuatu berlaku kepada mereka di tempat kerja. Dan kajian juga ada menunjukkan bahawa lebih ramai lelaki mengalami masalah gangguan emosi berbanding wanita. Tetapi sukar untuk kita ketahui dan kesan kerana kepribadian lelaki ini secara luaran dia tidak menunjukkan emosi yang sebenar. Macam mana dan perempuan sebenarnya memang ada juga yang pemarah, tetapi perempuan ni jenis show off, tunjuk, luahkan, express the emotion, tunjuk terus kan. Jadi kita tahu yang dia sedang marah dan dia kenal emosi yang marah tersebut. Jadi kalau macam nak dikatakan tentang faktor kan yang tadi saya dengar dalam TikTok tadi kan, dia kata ada faktor yang menyebabkan berlakunya kemarahan. Pertama, dalam kajian saintifik juga dia ada cakap tentang faktor keturunan. Ya, betul ada menyebabkan faktor keturunan yang mana contohlah jika bapa dia tu seorang yang panas baran ataupun kaki pukul, tak kira lelaki atau perempuan, anak dia juga berkemungkinan besar untuk berkecenderungan memiliki sifat sebegitu yang samalah. Okey, yang kedua dia adalah faktor yang bersifat impulsif. Contohnya kalau dia melihat orang lain marah kepada dia kan, tiba-tiba mereka akan bereaksi spontan dan dia marah balik. Kau marah aku kena marah kau balik. Contohnya macam tu kan. Dan yang ketiga adalah ketidakmampuan seseorang itu untuk menangani dia punya stres ataupun tekanan yang terlalu berat yang dia fikirkan ataupun dia tengah ada. Jadi dari sudut manusia ni sebenarnya kita ni apa yang perlu kita buat adalah kita perlu mengetahui gaya kemarahan kita sendiri. So ada 3 gaya kemarahan yang kita perlu tahu yang setiap kita ni ada. Cuma kita kena tahu yang kita ni mana satu dia punya gaya kemarahan yang ada pada kita lah. Okey, gaya kemarahan yang pertama adalah gaya kemarahan yang berselindung. Okey, gaya kemarahan yang berselindung ni maksudnya dia ni orang yang menyembunyikan emosi marah. Okey, dia menafikan kemarahan tapi dia melepaskan pada orang lain. Kita tengok dia dekat depan macam dia tak marah. Mana ada marah. Contohnya lah kan, emosi tu begitu. Jadi berselindung, tetapi dia sebenarnya menunjukkan atau melepaskan kemarahan dia kepada orang lain. Mungkin pada anak dia di rumah, isteri, mungkin pada suami dan orang lain. Yang kedua adalah gaya kemarahan jenis meletup. Ni memang meletup kan. Senang kita nak cap orang macam ni. Terus dia tunjukkan emosi marah terang-terangan depan orang, tulis dekat dalam media sosial ke, dan memang orang-orang sebegini kita nampak sikap kurang sabarnya, bersikap agresifnya dan biasanya suka melenting-lenting. Ni orang-orang yang bergaya kemarahan begini. Dan yang terakhir, gaya kemarahan yang ketiga adalah gaya kemarahan dari segi konflik. Okey, dari segi konflik bagaimana? Maksudnya dia telah menjadikan marah ni sebagai satu sikap ataupun tabiat yang dia memang tak kisah buat ada dalam diri dia. Dia dah macam habitual punya anger. Dia macam telah sebati dalam diri dia perasaan marah tersebut dan dia telah terperangkap dalam kemarahan tu dan mungkin susah untuk keluar daripada sifat marah. So ada 3 gaya kemarahan ini yang perlu kita kenal dalam diri kita sendiri ataupun orang supaya kita tahu dan jelas sebenarnya kita ni marahnya orang yang macam mana kan. Selain daripada faktor-faktor lain lah yang kita kenal pasti, contohnya macam rasa terganggu ke, terancam ke kan, tak cukup tidur pun boleh menyebabkan marah juga berlaku. Kacau tidur, tak cukup makan kan. Semua tu adalah keperluan fisiologi yang boleh mengundang kepada tekanan stres yang melampau dan akhirnya boleh mengakibatkan kemarahan ataupun panas baran apabila tidak
kawal dengan baik. Yang itulah saya kira untuk menjawab soalan Hawa tadi. Okey, baik. Dan saya kira perasaan marah ni orang kata perasaan yang valid. Sebenarnya kita boleh, tapi yang pentingnya saya kira tadi masa Puan Hidayah tengah berkongsi gaya kemarahan ni, ramai dekat rumah tengah buat analisa. Saya ni gaya kemarahannya jenis mana? Yang berselindung ke, yang meletup ke, yang selalunya ada konflik. Jadi kita nak tanya pada Encik Syukri. Encik Syukri, bila bercakap mengenai mengawal emosi marah ini, pastinya susah sebab kita dah marah. Kita perlu kadang-kadang ialah yang meletup tu terus perlu meletup kan. Jadi bagaimana boleh kita mengawal emosi kita kalau secara orang kata berperingkat lah kalau boleh. Okey. Baik, menarik itu soalan daripada segi kita. Okey, bagaimana kita nak mampu mengawal emosi kita? Simple, tapi jarang-jarang kita dapat buat dengan baik. Jarang-jarang kita dapat buat dengan baik. So, emosi kita dah kecelaruan, dia akan pergi kepada itu. So, yang pertama, dia akan pergi kepada kita kena kenal apa kita punya strength. Sebab setiap orang berbeza-beza. Setiap orang berbeza-beza bagaimana kita melihat kepada perkara tersebut, kita respon. So, yang simple base-nya ialah kita diam. Ya. Itu yang susah tu. Diam. Kita sudah marah, diam. Ini paling susah ni. Sebab kita keluar, kita diam. So, dia sangat-sangat pergi kepada rumitnya. Dia nak meletus, dia nak letus. So, bila tak dapat nak diam, yang kedua, alpha breathing. Kita guna teknik bernafas dengan cara yang lebih sihat. Dengan cara yang lebih sihat. Bila kita dapat bernafas dengan cara yang lebih sihat, dia akan memandu kita kepada yang lebih deep, lebih tenang. Contoh macam mana? Biasa kalau kita bernafas, bila tengah marah tengok fizikal saya. Kalau tengah marah, dia akan pergi kepada lalu kita akan berombak. So, bila berombak, dia akan pergi lagi kepada api kemarahan yang lebih besar. So, kita diam, tenang, dan kita bernafas dengan hidung, tapi kita gunakan perut supaya chest kita, diafragma kita besar dan oksigen betul-betul sampai ke otak. Oksigen betul-betul sampai ke otak. Bagaimana nak buat? Dikiraannya mudah, 2-4-8. 2-4-8. So, tarik nafas. Okey, kita buat sama-sama lah ya. Baik. Okey, kita buat sama. Okey. Tahan 4 second dan lepaskan 8 second. Rasa bila tenang. kita lepaskan perut, empes. Yang mula-mula ni memang payah sikit nak buat. Sebab saya mula-mula dulu aku buat mana satu perut, mana satu dah ada dah. Atau bila kita obvious, kadang-kadang mana satu perut, mana satu ada. Tapi bila kita dah biasa buat, insya-Allah kita boleh dapat tahan amarah itu, dapat kawal segala-galanya itu dengan baik. Dengan baik. So itu cara mudah. Dan cara nak mudah lagi, cara nak mengawal kemarahan ni ialah dengan apa? Kita jaga kata-kata kita. Jaga kata-kata kita. Sebab tu nak beli jiwa dengan ABC. Dengan air batu campur. Jadi jiwa dengan air batu campur. A ni ialah appearance. So bagaimana penampilan tu, kita nak membina kepada penampilan. Apa nama? Penampilan. Okey. So penampilan, bagaimana penampilan kita nak pergi cantik, dia akan pergi kepada B. B ini ialah behavior. So sikap kita, laku kita dan sebagainya. Dan B ini, sikap laku ni dipengaruhi oleh C, communication. So, apa yang keluar daripada mulut kita, semua tu akan mempengaruhi kepada emosi dan sikap laku kita respon. So, komunikasi ni, kalau dalam Quran, Sunita dan juga Hawa dan juga Puan Hidayah, dia akan pergi kepada 6 kaulan. 6 kaulan. So bagaimana kata-kata ni dia akan pandu kita kepada yang lebih baik. Satu, kaulan sadida. Ini saya pantaskan sikit. Kaulan sadida ni kata-kata yang jujur dan betul dan sebagainya. Yang kedua, kaulan karimah. Kita kena muliakan orang. So contoh saya jumpa dengan Puan Hidayah, saya kata dengan dia, saya muliakan dia. Puan Hidayah, baik. So saya suka dengar contoh Ustaz Ibrahim bila cakap dengan kita kan, dia cakap dengan orang, saya suka sangat. Sebab apa semua orang suka? Sebab digunakan kaulan karimah.
Kata-kata dia yang sangat orang sangat pesona. Dan digunakan kawalan lainan, kata-kata yang lemah lembut. Bukannya lemah lembut tu. Atau siapa bisik-bisik macam tu tak. Dia pergi kepada kata-kata yang soft, yang kita dengar pun, ya Allah, seronoknya, subhanallah, baiknya orang ni. Itu dia. Kemudian kawalan ma'rufah. So ini yang penting. Kawalan ma'rufah ni, bagaimana bila kita berdepan dengan situasi ujian, so apa ma'rufah yang kita kena buat? First thing first, maafkan saya. Maafkan saya. Yang itu yang jarang kita buat. Sebab kita ada saka. Saya gunakan istilah saka. Saka ni apa? Dengan sekitar. Saka ni ialah sikap kita yang ego dan sombong. Susah sangat nak minta maaf. Sebab apa saya sebut saka? Sebab benda ni dah lama dah menawan hati kita, menawan emosi kita, tak nak keluar. Kita kena buang jauh-jauh. Ini yang keempat. Yang kelima, kawalan maisurah, ringkaskan dan sebagainya. Dan yang keenam, kawalan baligha. Supaya nak sampai ke dalam hati manusia, kena buat yang 5 kata-kata yang tu. InsyaAllah. So, orang yang mendengar pun akan cool down dan sebagainya. Taklah kita jerka-jerka. Oi, bila macam tu siapa pun akan marah. Okey, baik. Okey, baik. Terima kasih Encik Syukri. Baik, Puan Hidayah, kalau tadi kita pun dah tahu sedikit sebanyak tip-tipnya, tetapi secara ringkas dia, kalau boleh Puan Hidayah kongsikan, ada dalam kalangan mereka yang mudah rasa marah tetapi mudah juga cool down, mudah juga tenang. Kita nak tahu, berdasarkan pengalaman Puan Hidayah di Hospital Selayang, adakah panas baran ini, sifat baran ini ada kaitan dengan apa-apa penyakit, Puan? Okey, dia apa ya, soalan Hawa ni dia lebih kepada diagnosis doctors lah, ataupun kita nak katakan dia tak adalah kata macam kalau dia ni marah je maksudnya mungkin ada penyakit something. Yes, tapi bila kita ada penyakit, automatically emosi tu boleh timbul. Orang sakit ni mesti nak marah je kan, mesti akan cepat marah saja. Tapi kalau nak kata kaitan penyakit tu menyebabkan ada marah tu ada kaitan dengan apa penyakit tu, yang tu adalah diagnosis yang perlu dikeluarkan oleh pegawai perubatan. Tapi kalau macam kita nak kata tentang emosi, kemarahan ni, bila orang sakit, Hawa, saya rasa semua orang pun akan marah. Salah sikit, langgar bumper pun kena marah bila tengah driving. Kalau dia betul tak? Kalau macam tiba-tiba dia tengah buat something, dia tengah sakit ataupun tengah ada kaitan penyakit, tiba-tiba lah apa-apa je, confirm marah tu boleh tercetus. Itu kaitan yang saya boleh kaitkan lah untuk soalan Hawa tadi. Tapi kalau macam kami kan, pegawai psikologi di hospital ataupun di mana-mana Kementerian Kesihatan Malaysia, untuk pesakit-pesakit ataupun klien-klien yang kita kena pasti dia ada atau dia kita kena pasti sebagai orang kata ada pengurusan kemarahan dia tu nampak tidak cantik kan, dia tak ada pengurusan kemarahan yang bagus. Jadi kebiasaannya kalau macam kita ada beberapa ataupun terapi ataupun dari segi rawatan psikologi yang boleh kita buat untuk membantu mereka kembali balik menjadi lebih berfungsi dalam kehidupan dia. Begitu. Baik, pengurusan kemarahan ataupun biasa kita dengar anger management. Jadi kalau sesiapa yang ada masalah tu boleh mendapat bantuan daripada pakar-pakar kaunseling, sebab bukanlah kalau kita dah lahir ataupun dari kecil kita marah tu dah sampai tua kita marah. Bukan Encik Puan Hidayah? Bukan begitu. Dia ada beberapa intervensi yang kita akan bantu bersama dengan klien ataupun pesakit kita yang datang mendapatkan rawatan. Baik. Dan di sini kita juga, sebelum kita mengakhiri perbincangan, nak tanya Encik Syukri, mungkinlah sedikit pesanan kepada topik kita mengenai lelaki. Memang baran tanda soal. Jadi adakah Encik Syukri berkata lelaki memang baran, lebih baran daripada wanita, ataupun pesanan kepada kaum lelaki di luar sana? Okey, baik. Soalan yang sangat baik itu, adakah lelaki yang barat? Dia sebenarnya saya boleh balik pada macam setuju dengan pandangan Puan Hidayah. Setiap orang sama. Setiap orang sama, jadi bagaimana kita boleh menakluki intelektual kita ni, emosi kita. Dua benda ni yang selalu membawa kita kepada perkara yang seterusnya. Baik. Untuk nasihat saya kepada semua orang, lelaki, termasuk diri saya sendiri, kita kena naik LRT. Naik LRT. Bila naik LRT, daripada satu stesen ke satu stesen yang lain. So, LRT ni ialah apa? Hawa dan Sugita. L ialah learn. Hidup ni kena belajar. Hidup ni kena sentiasa belajar. Dan bila dah belajar, jangan sangka kita terror sebab kita kena relearn.
Relearn. Kita kena belajar against and against. So kena belajar sebab hidup ni proses pembelajaran. Ya. Terutama bila kita dalam marah, dalam emosi yang tak tenang, kita sedang belajar sesuatu. Untuk apa kita belajar? Sebab kita nak transform. Ya. Nak transform. T ialah transform, nak baiki diri. So nak transform ini for what? For who? Ada 3. Untuk diri kita, for myself. Okay. Dan bila kita tak baiki diri kita, contoh tadi bila Puan Daya ada sebut macam-macam tadi, contoh dari sudut psikologi dan sebagainya, saya sangat setuju. Dan bila kita tak baiki daripada sudut elemen diri kita, kita tak mampu nak pergi ubah pada my circle, transform my circle. Pasangan kita, keluarga kita, masyarakat kita, jiran kita dan sebagainya. Dan bila kita my circle tu kita tak boleh nak menakluki, nak pegang betul-betul, maka susah untuk kita baiki apa? Transform my routine. Ya. My routine. So, bila kita tak dapat ubah tiga-tiga ni, so bagaimana kita nak ubah baiki diri kita? So, dia balik-balik pada pokok asasnya ialah baiki mindset kita. Okey, baik. Dengan soul set. Mindset and soul set. Okey, Semua ini sangat besar untuk bawa kepada yang jauh. Dan satu lagi, suami-suami, isteri-isteri, sila kenal karakter suami dan pasangan anda dengan hanya menggunakan jari. Okey, baik. Baik, terima kasih banyak-banyak. Dengan jari kita boleh kenal pasangan. Okey. Banyak tips yang dikongsikan oleh Baba Love pada hari ini, juga daripada Puan Hidayah. Terima kasih banyak-banyak kerana bersama kami di WHI pada hari ini. Dan pastinya memberi manfaat kepada penonton-penonton kita. Kalau boleh semuanya perlu ada ilmu dan semuanya bermula dari dalam. Kalau boleh, itulah sebab dulu-dulu ada yang mengatakan telajak perahu boleh diundur. Telajak kata badan binasa. Kalau boleh tak naklah sifat badan ini memberi kesan kepada diri sendiri dan juga insan sekeliling mereka. Ya, betul. Baik, terima kasih sekali lagi kami ucapkan kepada Encik Muhammad Syukri dan juga Puan Nurul Hidayah. Jaga diri ya kedua-duanya. Terima kasih. Terima kasih. Okey. Cuma Hawa dengan Sugita, kalau boleh saya tambah sedikit kepada di luar sana, kongsi emosi, ada solusi. Jadi berjumpalah dengan semua pakar-pakar yang ada untuk mendapatkan rawatan awal supaya anda semua tidak terbelenggu dengan isu kemarahan melampau. Pesanan yang terbaik Puan Nurul, Cik Nurul Hidayah. Baik, anda di rumah, kita akan berhenti berehat seketika. Kembali selepas ini di WHI. Wanita hari ini.